Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa khabar semua pada pagi ini tuan-tuan? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pada ayat yang baru. Sebelum kita masuk pada perbahasan ayat yang baru, seperti mana yang saya dah jelaskan pada tuan-tuan, kelas kita sudah semakin menuju kepada penghujung kelas tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, selepas ini ada dua lagi pertemuan, bermakna selepas ini tamatlah kelas kita di peringkat asas, dan saya akan mengijazahkan bahawa apa yang saya ajarkan ini adalah ilmu yang tepat dan juga betul. Tuan-tuan boleh sebarkan apa yang saya ajarkan, sama ada tuan-tuan nak kopi 100% apa yang saya ajarkan ini kepada orang lain, dipersilakan. Dengan ini saya mengijazahkan. Lagi 2 minggu tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Ya. Jangan putus tuan. Lagi 2 pertemuan tuan ya. Pastikan 2 pertemuan ini tuan-tuan jangan miss kelas saya ya, insya-Allah. Jadi lagi 2 insya-Allah. Kemudian tamatlah kelas kita untuk peringkat asas. Baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-26. Cuba tengok ayat kita tuan-tuan. Ayat yang ke-26, kita lompat satu ayat. Kita tinggal ayat yang ke-25 ya. Kenapa kita tinggal ayat yang ke-25? Sebab ayat tersebut panjang ya, dan tak ada tajuk-tajuk yang menarik untuk kita bahaskan. Ada tuan-tuan, tapi saya rasa tajuk-tajuk tersebut sudah dibincangkan oleh kita bersama-sama tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita masuk pada ayat yang ke-26 terus ya. Tengok pada ayat yang ke-26 tuan-tuan. Baik. Seperti biasa, perkara yang pertama kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing. Baca dengan bacaan yang paling sedap tuan-tuan ya. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu ayat yang kita bahaskan pada pagi ini. Saya rasa ayatnya pendek dan mudah untuk kita bahaskan sama-sama pada pagi ini. Jadi ayat yang kita bahaskan pada pagi ini ayat yang pendek sahaja, supaya tuan-tuan mudah nampak tuan-tuan ya, mudah nampak, mudah nak bincang, mudah nak guna, mudah untuk dijadikan panduan untuk kita ya. Baik, baca sudah, kita akan buat perkara yang kedua, iaitu pecah-pecahkan ya.
Kita pecahkan dulu kalimah-kalimah yang berada dalam ayat yang kita nak bincangkan, ya. Tengok betul-betul tuan. Pastikan tuan-tuan sudah mahir tuan, ya. Pecahkan kalimah yang berada dalam ayat yang kita bahaskan. Baik. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalimah yang pertama pada pagi ini kalimah apa tuan-tuan? Kalimah yang pertama kalimah apa tuan-tuan? Kalimah yang pertama ialah kalimah fa, ya, fa saja. Sebab fa'amana itu tuan, dua patah perkataan, ya. Yang pertama fa, yang kedua amana. Fa saja terjemahannya maka, ya. Ini selalu tuan-tuan jumpa dan boleh dikatakan kalimah yang wajib tuan-tuan tahu. Fa terjemahannya maka. Ya, saya loncat, ya. Saya pergi ke ayat yang ke-26. Boleh? Saya dah bagi tahu tadi. Terus fokus pada ayat yang ke-26. Kalau kita bahaskan ayat yang ke-25, ayat kita sangat panjang, ya, dan saya rasa lebih sesuai kita masuk terus pada ayat yang ke-26. Tak ada masalah tuan-tuan, ya. Kita nak bagi kaedah dulu, ya. Nanti tuan-tuan dah pandai, automatik tuan-tuan boleh jumpa mana-mana ayat pun tak kira tuan-tuan, ya. Tak kisah. Baik, sekarang Kak Rozita fokus ayat yang ke-26, ya. Baik, kalimah yang pertama tadi kalimah apa? Fa, maka. Kalimah yang seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Kalimah amanah. Amanah, ya. Amanah terjemahannya ialah dia telah beriman. Amanah, dia telah beriman, ya. Kalimah selepas amanah, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah la sahaja. Sebab lahu itu dua patah perkataan juga. Yang pertama la kepada, yang kedua ialah hu, terjemahannya nye, ya. Kalimah yang seterusnya kalimah apa tuan-tuan? Lutun. Lutun. Hari ni kita dah sebut nama nabi yang ketiga tuan-tuan, ya, iaitu Nabi Lut alaihi salam, ya. Jadi fa'amana lahu Lutun. Lutun dekat sini maksudnya Nabi Lut alaihi salam. Baik, seterusnya kalimah selepas Lutun, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah wa lagi. Ini kalimah yang paling popular dalam Al-Quran. Terjemahannya ialah dan. Kalimah selepas wa ialah kalimah apa tuan-tuan? Kalimah qala. Terjemahannya dia telah berkata. Kalau ikutkan kalimah ini antara kalimah yang wajib tuan-tuan tahu. Qala, dia telah berkata. Kalimah selepas qala, kalimah apa tuan-tuan? Yang ni saya nak tanya tuan-tuan. Perhatikan tuan-tuan. Okey. Kalimah selepas qala ada kalimah inni, ya. Inni. Perhati betul-betul tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Perhati betul-betul tuan-tuan. Baik, soalan saya nak tuan-tuan jawab tuan-tuan, ya. Kalimah ini, dengar betul-betul arahan saya tuan-tuan, ya, supaya kita dapat menjimatkan masa kita. Ini ada berapa patah perkataan? Cuba pecahkan tuan-tuan. Sila tulis di ruangan komen. Ini ada berapa patah perkataan? Cuba sebut kalimah yang pertama apa? Kalimah yang seterusnya kalimah apa? Boleh? Kalau kata ini ada 3 patah perkataan, maka apa kalimah yang pertama, kalimah yang kedua dan juga kalimah yang ketiga? Okey, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Sebagai mukaddimah dahulu supaya tuan-tuan wajib jelas pecahan kalimah ini tuan-tuan. Okey, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Ini ada berapa patah perkataan? Jangan jawab berapa saja. Pecahkan terus. Apa kalimah yang pertama? Apa kalimah yang kedua? Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Sebab kelas online, perkara yang paling wajib tuan-tuan buat ialah beri komen. Ketika mana saya minta tuan-tuan wajib komen. Boleh tuan-tuan? Komen tuan-tuan. Ya. Moji Sayuti kata kalimah ada 2 patah perkataan, tak ada huraian. Saya dah bagi tahu tadi. Dengar betul-betul arahan saya. Ini ada berapa patah perkataan? Pecahkan. Apa kalimah yang pertama? Apa kalimah yang kedua? Sebab saya nak tengok tu, apa yang tuan-tuan dapat. Kalimah yang pertama kalimah apa? Kalimah yang kedua kalimah apa? Baik. Alhamdulillah, semua kata setakat ini kata ada 2. Sepakat ada 2, ya. Cuma saya nak tengok, ya. Ada yang kata in, ada yang kata ni. Ya. Sebab perkara ini saya perlu beri perhatian, ya.
Sebab setiap sebutan yang salah tuan, ya, baris yang salah, confirm dia akan memberi makna yang salah juga tuan. Ya. Jadi kalimah ni kita dah bincang, ya, kita dah bagi, ya. Okey. Baik, Kak Rozita. Kak Rozita. Dari segi syarahan tu betul. Tapi sebutan huruf, sebutan kalimah tu macam kurang tepat, ya. Okey, sekarang saya dapat perhati jawapan tuan-tuan sekarang. Semua sepakat kalimah ini ada 2 patah perkataan. Boleh? Okey, itu yang pertama. Kalimah ni 2 patah perkataan. Semua jelas, ya. Saya tengok dekat ruangan komen semua jawab ada 2, ya. Baik, cuma soalan saya. Soalan saya tadi kan, apa kalimah yang pertama, apa kalimah yang kedua, ya? Baik, setakat ini ada satu saja. Setakat ni saya nampak satu jawapan yang betul, ya. Okey. Jawapan yang tepat sekarang ni saya nampak yang paling tepat ialah Kak Wan Khalijah, ya. Kalimah yang pertama tuan-tuan. Ya. Kalimah yang pertama ialah kalimah inna. Ya. Kalimah apa tuan-tuan? Kalimah inna yang pertama ni tuan-tuan, ya. Kalimah yang pertama ialah kalimah inna. Saya pernah bagi nota pada tuan-tuan berkenaan dengan alif nun. Kita dah bincang, betul ke tidak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kata in, tengok dulu. Ingat balik kotak tuan-tuan. Boleh rujuk balik, ya. Saya dah bagi ni, bukan bagi saja-saja tuan-tuan. Kita nak bagi supaya tuan-tuan nampak, tuan-tuan perasan, tuan-tuan faham. Boleh tuan-tuan? Tengok. Saya dah bagi alif nun tu ada 4 bacaan. Kita ada inna, kita ada anna, kita ada in, kita ada an, tuan-tuan. Kita ada 4 bacaan. Inna, anna, in dan juga an. Boleh? Sekarang saya tengok dekat tuan-tuan, ya. Saya tengok dekat komen dekat tuan-tuan. Kebanyakan ada yang jawab betul, ada yang jawab betul. Tapi kebanyakan yang jawab alif nun yang pertama itu dia baca in, ya. Kalau tuan-tuan baca alif nun itu dengan bacaan in, maka terjemahannya jika. Terjemahannya jika, tuan-tuan. Bermakna salah ayat kita hari ini. Boleh, tuan-tuan? Tapi kalimah ataupun sebutan yang betul ialah apa, tuan-tuan? Inna. Inna. Habis tu ustaz, kenapa dia baca baris bawah tu ustaz? Jadi yang tu kita nak jelaskan, tuan-tuan. Ya, nak suruh kenal dulu. Kalimah in alif nun yang pertama kalau dipisahkan sebutan yang sebenarnya inna. Terjemahannya apa? Terjemahannya sesungguhnya. Cuba tengok layan kita, tuan-tuan. Betul ke tidak inna sesungguhnya? Jawapannya betul. Inna sesungguhnya, ya. Jadi kalimah yang pertama alif nun itu sebutannya inna. Baik, sekarang kalimah yang kedua pula, ya. Ya. Kalimah yang kedua apa dia? Ya. Ramai yang saya tengok sekarang dia jawab apa? Dia jawab ni. Ni. Siapa yang kata ni salah, tuan-tuan? Salah, tuan-tuan. Yang betulnya apa? Ya sahaja. Ya yang tak ada titik, tuan-tuan, ya. Ya yang tak ada titik. Ya, tuan-tuan. Itu kalimah yang kedua. Terjemahannya ialah aku, tuan-tuan. Nampak, tuan-tuan? Baik. Jadi, ini sebagai perkara yang pertama yang saya nak cuba highlightkan dekat tuan-tuan supaya berhati-hati. Berhati-hati. Lihat betul-betul kalimah yang berada dalam ayat kita, ya. Sebab kalau tuan-tuan baca alif nun yang pertama itu ialah in, maka terjemahannya ialah jika. Maka makna waktu tu dah berubah, tuan-tuan, ya. Tapi sebutan asalnya apa, tuan-tuan? Iaitu inna. Boleh? Baik. Dan perkara yang paling penting yang tuan-tuan kena faham sekarang, alif nun itu sebutan inna ke sebutan in ke saya dah bagi ke belum? Jawapannya sudah bagi. Nampak, tuan-tuan? Sebab itulah kita ajar awal-awal alif nun itu supaya tidak tertukar, tuan-tuan, ya. Jadi ingat, tuan-tuan, alif nun ada 4 sebutan saja. Ingat balik nota saya, inna, anna, in atau an. Baik, saya tak jelaskan tadi kan? Baik. Ustaz, kenapa dia berbaris bawah? Sebab dia nak meraihkan sebutan ya mati, ya. Jadi kalau tidak meraihkan sebutan ya mati, maka dia orang Arab akan sebut macam mana? Innai. Innai. Nampak macam bahasa Thailand pula, tuan-tuan, ya. Jadi orang Arab apabila jumpa ya mati, maka dia akan meraihkan ya mati, tuan-tuan. Maka sebutannya apa?
Inni. Maka itulah sebutannya. Sebab itulah nun itu sepatutnya berbaris atas. Kenapa tidak berbaris atas? Sebab dia nak meraihkan sebutan huruf ya. Sebab ya yang mati sesuai sebelumnya berbaris bawah lah. Macam hukum tajwid kan. Yang tu tuan-tuan dah pandai lah. Baik, selesai. Selesai perkara yang pertama. Jadi yang pertama inna, yang kedua ya. Itu tajuk yang pertama hari ni saya nak tekankan ya. Selepas ni jumpa lagi. Kita tengok lagi. Selepas ni. Pergi lagi tuan-tuan. Selesai? Jadi ini ada dua patah perkataan. Yang pertama inna. Sebut inna tuan. Jangan sebut ini. Inna itu kalimah asalnya sesungguhnya. Yang kedua i. Sebut i. Walaupun ya tu tak ada titik, kita pinjam baris sekejap tuan. I terjemahannya aku. Kemudian kalimah apa tuan? Kalimah muhajirun. Muhajirun ialah orang yang berhijrah ya. Kemudian kalimah apa tuan? Kalimah ila, terjemahannya kepada. Ini kalimah yang wajib tuan-tuan tahu. Okey, sekali lagi tuan. Kalimah yang seterusnya kalimah rabbi. Yang ni buat betul-betul tuan. Yang ni buat betul-betul. Okey, tengok betul-betul ya. Rabbi tuan. Rabbi. Tadi ini rabbi pula tuan. Ya. Rabbi. Macam biasa. Macam biasa ya. Okey. Soalan saya mudah saja. Jawab di ruangan komen lagi. Rabbi ada berapa patah perkataan? Apa kalimah yang pertama dan apa kalimah yang seterusnya? Saya ulang sekali lagi. Kalimah Rabbi, tulis dua jawapan. Yang pertama, Rabbi ada berapa patah perkataan? Yang kedua, huraikan. Apa kalimah yang pertama? Apa kalimah yang seterusnya? Dia hampir sama dengan ini, tapi perhati betul-betul ya. Okey, sila. Terbaik ya. Jelas tuan-tuan? Kita nak jelaskan ni sebab tuan-tuan dah nak sampai ke penghujung kelas tuan-tuan. Ya, saya perlu highlightkan tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita bukan tak ingat tuan, tapi lupa ataupun tak perasan ya. Padahal benda tu kita dah belajar ya. Baik, sekarang Rabbi. Ada berapa patah perkataan? Apa kalimah yang pertama dan apa kalimah yang seterusnya? Baik. Kak Nurul Rahman. Kak Nurul Rahman dua patah perkataan ya. Okey, yang pertama ialah Rabb, yang kedua ialah ya yang mati. Okey, baik. Cuma saya nak sebutan untuk kalimah Rabb tu. Rabb. Kak Wan Khalijah dua patah perkataan. Okey, terbaik. Okey, Kak Rozita terbaik. Okey, Wak Rashid terbaik. Kak Juriah terbaik. Okey, selesai. Okey, saya rasa, saya yakin semua boleh jawab ya. Cuma tuan-tuan, cuma ya. Okey, perhati. Rabbi, setakat yang saya tengok semua komen yang ada dekat depan, semua sepakat ijma' ulama' kata ada dua patah perkataan juga tuan-tuan ya. Jawapannya tepat tuan-tuan. Boleh? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, kalau tuan-tuan kata dua patah perkataan, apa kalimah yang pertama? Ya. Ramai yang jawab kalimah Rabb. Ya. Rabb. Okey, sekarang saya nak tanya, Rabb itu tuan-tuan nak baca macam mana? Rabbu ke, Rabba ke, Rabbi? Ya. Tuan-tuan kena sebut patah perkataan itu berserta dengan baris hujungnya. Sebab kita nak pastikan kalimah Rabb ini berbaris apa? Ya. Ramai yang baca Rabb. 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 Nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tuan-tuan. Kalimah isim tidak boleh berbaris mati. Wajib ada baris tuan-tuan. Tuan-tuan nak baca Rabbu ke, Rabba ke, Rabbi? Itu yang saya nak tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan nak baca Rabbu ke, Rabba ke, Rabbi? Jawapannya ialah Rabbi. Nanti kita akan bincang tuan-tuan ya. Kalimah Rabbi, ini kalimah yang pertama. Baris bawah yang berada pada kalimah Rabbi itu, baris bawah itu milik kalimah Rabb. Milik kalimah Rabb. Jangan baca Rabbu, jangan baca Rabba. Yang mesti tuan-tuan baca ialah Rabbi. Hari ini wajib kita bahaskan. Kenapa Rabbi berbaris bawah nanti tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Jawapannya Rabbi. Okey. Kalimah yang kedua sama macam tadi tuan-tuan, iaitu kalimah ya yang tidak ada baris tuan-tuan. Ya. Jadi kita sebut i sahaja ya.
Jadi Rabbi maksudnya Tuhan. Terjemahannya aku, tuan-tuan ya. Maka Rabbi terjemahannya Tuhanku, ya. Jadi hari ini ada dua perkataan, ya, yang perlu tuan-tuan beri perhatian, ya, iaitu kalimah ini, yang kedua kalimah Rabbi. Kak Zuriah jawab Rabba, salah ya. Yang tepat ialah Rabbi. Baris bawah yang ada dalam ayat kita ini milik kalimah Rabb, milik kalimah Rabb. Yang perlu disebut ialah kalau sepatah Rabbi, yang kedua ialah I. Boleh tuan? Okey, yang tu perlu diberikan perhatian supaya tuan-tuan perasan ya yang berada di belakang itu, tuan-tuan, dia sebenarnya tidak ada baris, hanya berbaris mati, tuan-tuan ya. Okey, selesai? Selesai? Okey, mana layang Quran saya? Saya dah hilang, tuan-tuan ya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kalimah selepas Rabbi. Okey, kalimah selepas Rabbi, tuan-tuan. Inna, ya, inna sama innahu tadi, ya, ada dua patah perkataan. Yang pertama inna, sesungguhnya. Yang kedua ialah hu, terjemahannya nya. Kemudian kalimah selepas hu ialah kalimah huwa, terjemahannya dia. Kemudian kalimah al-azizu, perkasa, yang maha perkasa. Dan yang terakhir ialah al-hakimu, yang maha bijaksana, tuan-tuan ya. Jadi innahu huwal azizul hakim. Dekat mana saya letak helaian saya, tuan-tuan? Tiba-tiba hilang dah helaian saya, tuan-tuan ya. Dia terbang ke mana, tuan-tuan? Okey, dah. Jadi tuan-tuan, fa'amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Okey, sekarang jadi perhatian tuan. Dengar betul-betul terjemahan mafhum saya ya. Dengar betul-betul terjemahan mafhum saya. Seperti biasa, setiap minggu terjemahan mafhum adalah terjemahan yang paling penting untuk tuan-tuan dengar ya. Fa'amana lahu lutun. Maka Nabi Lut alaihi salam telah beriman kepadanya. Saya ulang sekali lagi ya. Ayat ni tuan-tuan perlu berikan sedikit perhatian ya. Fa'amana lahu lutun. Maka Nabi Lut alaihi salam telah beriman kepadanya, yakni kepada Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan dia telah berkata, sesungguhnya aku telah berhijrah kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan ya. Dengar betul-betul. Fa'amana lahu lutun. Lalu Nabi Lut alaihi salam telah beriman kepadanya ya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan dia telah berkata, siapa yang telah berkata ni tuan-tuan? Nanti kita akan huraikan. Inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku telah berhijrah kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, tuan-tuan. Baik, sekarang dengar betul tuan-tuan. Huraian ringkas ya, sebab dah nak masuk pukul 10 tuan-tuan. Jadi ayat ini tuan-tuan masih lagi berkait dengan kisah Nabi Ibrahim sebenarnya tuan-tuan ya. Cumanya ayat ini sebagai isyarat bahawa tempoh dakwah Nabi Ibrahim sudah hampir selesai tuan-tuan ya. Dah selesai sebenarnya tuan-tuan ya. Mana buktinya? Buktinya ialah waqala inni muhajirun ila rabbi. Ayat ini sebenarnya adalah ucapan daripada Nabi Ibrahim tuan-tuan. Nabi Ibrahim kata apa? Inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Jadi kaitan ayat ini ada kaitan dengan Nabi Lut. Betul tuan? Jadi Nabi Lut adalah pengikut yang paling setia kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Macam mana Nabi Lut ini satu zaman dengan Nabi Ibrahim tuan-tuan? Ya, mengikut riwayat yang saya cerita tuan-tuan. Pak saudara kepada Nabi Lut tuan-tuan. Pak saudara kepada Nabi Lut merupakan pengikut yang paling setia dengan Nabi Ibrahim ya. Pak saudara kepada Nabi Lut ialah salah seorang yang terawal
yang telah beriman dengan Nabi Ibrahim, ya. Dengan sebab itulah tidak pelik tuan-tuan, maka Nabi Lut juga mengikut jejak pak saudaranya, iaitu turut sama menyertai perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi selepas daripada kisah Nabi Lut, Nabi Ibrahim ini tuan-tuan, tuan-tuan akan tengok ayat selepas ini tuan-tuan. Ini ayat yang ke-26 kan? 25. Jadi 26, 27 dia dah disebut nama Nabi Lut tuan-tuan, ya. Selepas ni kita akan masuk cerita Nabi Lut. Tapi kita tak masuklah. Cuma nak bagi tahu dalam ayat ini selepas ni akan bincang Nabi Lut. Tapi sebelum Nabi Lut, kelas kita dah selesai tuan-tuan, ya. Baik. Jadi ayat kita hari ni tuan-tuan, Allah kata apa tuan-tuan? Fa'amana lahu Lut. Allah nak mengisyaratkan bahawa tugas Nabi Ibrahim dah selesai dekat sini, digantikan dengan Nabi Lut. Buktinya yang lebih jelas, Nabi kata wa qala inni muhajirun ila rabbi, dan dia telah berkata sesungguhnya aku telah berhijrah kepada Tuhanku. Sebab Nabi Ibrahim selepas mana selesai dakwahnya, dia berhijrah ke Yasrib tuan-tuan. Ada yang mengikut riwayat ke Syam, ada yang mengikut riwayat ke Mesir. Terserah pada tuan-tuan lah nak pilih yang mana, ya. Dia tidak akan menjejaskan apa-apa. Dan yang paling penting, innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah itu dialah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah mengetahui waktu mana yang sesuai untuk Nabi Ibrahim selesai dakwahnya tuan-tuan, kemudian digantikan dengan Nabi Lut alaihi salam. Okey, selesai. Jadi ayat kita hari ini mudah saja dan juga ringkas saja. Dia berkaitan dengan penutup ataupun penamat kepada kerja dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Okey, selesai. Sekarang masuk kepada perbahasan bahasa Arab. Okey. Sekarang fokus dekat saya tuan-tuan. Saya padam dulu.